Yang Brahma. Saya kira naratif di platform antarabangsa, termasuklah bangsa-bangsa bersatu, adalah masih di dalam kerangka two-state solution. Tetapi daripada hujah yang kita berikan sejak tahun 1947 itu, yang telah mula idea two-state itu, dan sebelumnya itu memang sudah ada usaha untuk membahagikan Palestin dan juga Israel ini, adalah satu idea yang dah lapuk. Hanya mereka perlu kembali kepada realiti. Masyarakat antarabangsa, baik bangsa-bangsa bersatu, khususnya Amerika, kena kembali kepada alam nyata. Bahawa two-state solution dengan apa yang kita telah buktikan sebentar tadi dan diperakui oleh masyarakat antarabangsa adalah satu kerangka yang sudah lapuk, yang tidak boleh dijadikan sebagai rundingan. Kenapa? Sebab selama ini yang menjadi pertaruhan dalam setiap rundingannya adalah apa? Iktiraf negara Israel. Dia letak dalam rundingan itu, hangpa kena iktiraf negara Israel. Barulah kami boleh bagi ke hangpa punya hak dan sebagainya. Nampak? So, masih lagi kerangka rundingan itu ialah Israel. Seolah mereka menafikan dalam kerangka rundingan itu segala kemusnahan yang kita cerita tadi, pembunuhan yang kita cerita tadi, pencerobohan kepada kemanusiaan yang kita cerita tadi, seolah itu tak ada dalam dia punya agenda utama. Agenda utama dia, lah ni hampa iktiraf saya dulu. Lepas itu baru kita boleh bincang. Saya rasa naratif ni Malaysia pun dah tak boleh pakai dah. Naratif ini Malaysia pun tak boleh pakai, dan Maidin Yassin khususnya kena sedap. Isyamuddin Tun Hussein sendiri sebagai Menteri Luar Negeri kena sedap. Haji Hadi sendiri kena sedap sebagai Duta Khas Timur Tengah, bahawa penyelesaian two-state solution ini adalah lapuk dan rapuh serta tidak lagi relevan, kerana setiap kali kita membuat perjanjian, contohnya saya kata PLO, waktu itu Yasir Arafat, dengan melihat kepentingan apa yang dinamakan sebagai National Palestinian Interest, kepentingan nasional Palestin yang lebih luas, kata dia, tak apalah, kita pergi ke meja rundingan. Tak apalah, kita start the ball rolling. Maka lahirnya apa yang dinamakan sebagai Persidangan Madrid. Persidangan Madrid ini ialah sebagai langkah awal. Ada dua jalur yang dibincangkan di dalam Persidangan Madrid itu. Satu, soal Palestin. Satu, soal tuntutan negara Arab yang masih menuntut Golan Heights, masih menuntut West Bank, Timur Jerusalem, untuk dibincangkan. Jadi dua. Maka isu Palestin masih lagi bukan utama. Tetapi itu sekadar nak mengajak orang Palestin supaya ayo ke meja rundingan. Dari situlah sudah ada idea untuk memberikan apa yang dikatakan sebagai Palestinian Authority, yang di dalam perjanjian yang dibuat di kemudian yang Oslo, kemudian dibawa ke Sharm el-Sheikh, ya, yang dipanggil juga sebagai Oslo II, adalah untuk bincang bagaimana nak bagi kepada Palestin total state, tetapi ada fasa dia. 5 tahun ni dulu bagi dalam bentuk dia bukan negara, tetapi dipanggil Palestinian Authority. Mereka ada authority di situ, tapi ketenteraan tak ada, apa benda-benda sebagai sebuah negara tak ada, nak kutip cukai dari luar masuk, apa semua tak ada. Dia cuma ada sebagai dia punya authority. Di mana? Gaza dan juga di tebing barat. Itu pun tidak dihormati ketika mereka menjajah Israel, kemudian menawan tebing barat. Dan hanya 53% sahaja yang dikuasai oleh Palestin di Gaza. Kemudian kita tahu berlaku
apa yang kita tahu perubahan politik dengan lahirnya Hamas. Lahirnya Hamas dan kemudian menang dalam pilihan raya. Dan ketika itu dijadikan alasan oleh kerana Hamas ini satu kelompok teroris, Hamas ini dikatakan satu kumpulan teroris, maka dijadikan alasan untuk membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Jadi bagi saya, Dr. Meng, idea two-state solution ini hanyalah satu cover up bagi Yahudi Israel untuk memperluaskan, mencapai cita-cita keluasan wilayah dia hingga kepada the Greater Israel. Oleh kerana itu, perjanjian untuk menubuhkan two-state solution ini bagi saya tidak boleh dibincang lagi di atas dasar iktiraf Israel dulu. Apa yang perlu diletakkan di meja perundingan ini, kita selesai dulu isu-isu kemanusiaan ini. Kita selesai dulu isu apartheid yang diamalkan oleh kerajaan Israel ini. Kita selesai dulu isu right to return daripada mereka yang dihalau keluar. Tanah mereka yang dirampas. Berhenti pengusiran. Berhenti daripada mengusir orang-orang Palestin. Berhenti daripada menjajah occupied Palestine territory. Baru kita cakap macam mana kita nak move. Tapi kalau panggil mereka tiba-tiba okey, sampai iktiraf Israel dulu, lepas tu kita bincang aku nak bagi kat Hamas. Lepas tu Han jangan bagi kat Hamas. Hamas ini adalah satu kelompok teroris. Sedangkan ramai daripada penganalisa tentang Palestin menyatakan adalah satu kesilapan dalam nak melihat semula rundingan-rundingan dengan Palestin untuk menafikan Hamas. Adalah satu benda yang menjadi bencana besar. Sebab Hamas itu mewakili kehendak orang ramai yang nak kepada satu kejelasan tentang perjuangan hak orang. Dan Hamas pula, kalau kita bagi keadilan kepada kenyataan-kenyataan dia punya political statement dia, ya, kenyataan-kenyataan politik dia, jelas menyatakan mereka tidak ada masalah untuk berunding. Tetapi macam saya kata, nak runding macam mana sekarang, duk bunuh, duk apa, lah ni selesai ni dulu. Pi balik dulu kepada asal sebelum 67. Pi balik mana yang asal, yang mana yang hang jajah, hang pi patah, hang berhenti, hang patah balik. Hak kami untuk patah balik bagi kepada mereka yang dihalau keluar tu, bagi dulu, kita bincang. Dia tak ada pula kata, oh kami tidak akan berbincang dengan Israel dan sebagainya. Saya rasa itu tidak ada di dalam kerangka berfikir politik Hamas. Jadi Hamas perlu diletakkan di dalam kelompok perundingan supaya suara mereka itu didengar oleh kuasa-kuasa besar. Dan lebih penting pada itu, saya kira kita kena juga menekan kuasa-kuasa besar untuk melihat isu Israel. Dan saya tak tahu Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang baru ini pun nampak tidak tegas dalam dia punya sikap dia terhadap ketidakadilan yang sedang berlaku di bumi Palestin yang dilakukan oleh Israel. Jadi kita kena solid untuk menentang semua ini, dan saya kira meja perundingan kalaupun terbuka perlu ada kerangka baru. Malah saya nak kongsi satu pandangan yang agak radikal di sini. Katalah kita ada apa pilihan rakyat Palestin sekarang. Satu, teruskan two-state solution. Tapi itulah hasilnya. So, kalau kita buat benda yang sama untuk mengharapkan satu keputusan yang berlainan, itu insane lah. Tapi kalau nak teruskan, itulah dia punya prospek. Yang kedua, ada satu yang lebih radikal. Dia namakan one-state solution. One-state solution ini sudah dibicarakan. Apa dia? One-state solution is a democratic Palestinian state yang orang Israel ada dalamnya di atas asas demokrasi, di atas sovereignty sebuah negara yang bernama Palestin. Khalas. Ketika itu kita fikir macam mana nak membentuk konstitusi yang baru. Ketika itu kita fikir macam mana negara itu dibuat di atas dasar kesaksamaan, di atas dasar demokrasi. Itu agak radikal, tapi hari ini orang sudah mula bercakap perkara tersebut.
bukan menjadi satu perkara yang dikatakan tidak boleh dibincang. Dan yang terakhir ialah kalau mereka nak teruskan perjuangan menuntut hak mereka, itu adalah satu perkara yang kita kata tidak ada siapa yang boleh menyalahkan mereka, sebab itu adalah hak yang telah mereka rampas. Dirampas oleh siapa? Oleh Yahudi. Jadi tiga pilihannya adalah kekal dengan two-state solution, tapi itulah hasilnya sejak daripada tahun 48 lagi. Yang kedua, one nation with a democratic principle where every citizen, Jews or Arabs or Palestine, lives in one nation with a democratic principle and with equality and with respect to one another. Yang ketiga, teruskan perjuangan.